Saifuddin Nasution sebagai seorang menteri kabinet ada akses kepada rahsia kerajaan. Semua menteri. Tetapi Saifuddin sebagai menteri dalam negeri, dia punya rahsia lebih sensitif. Sebab ini boleh maknanya menjejaskan keselamatan negara. Seorang menteri ataupun menteri besar, chief minister, ahli exco pun, mereka apabila memegang jawatan, kena angkat sumpah. Angkat sumpah melibatkan menjaga keselamatan negara, menjaga rahsia negara. Jadi apabila mereka ni pecah amanah, mereka mendedahkan rahsia kerajaan kepada orang ramai, ini satu jenayah. Lebih-lebih lagi kalau rahsia itu melibatkan keselamatan negara. Jadi Saifuddin ni, termasuk beberapa orang lagi di dalam kerajaan, mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan jenayah dengan mendedahkan rahsia yang mereka memperolehi ataupun rahsia yang mereka pegang selepas angkat sumpah bahawasanya mereka akan pelihara keselamatan negara, rahsia negara dan sebagainya. Ini satu kesalahan yang boleh dianggap sebagai very serious. Dia macam espionage. Kita ada rahsia kerajaan, kita jual rahsia tu kepada kuasa asing. Dan ini telah berlaku dulu dalam Malaysia. Dan orang yang disyaki menjual rahsia atau mendedah rahsia telah ditangkap dan dipenjarakan. Masa zaman Tun Razak dulu pun lagi dah berlaku dah. Orang yang suspek menjual rahsia kepada Rusia misalnya ditangkap. Walaupun dia bekerja sebagai setiausaha kepada Perdana Menteri Tun Razak lagi masa tu, dia ditangkap. So maknanya apa yang mereka laku ni, Saifuddin dan termasuk Anwar juga, ini satu kesalahan, satu jenayah yang sangat-sangat serius. Jadi Saifuddin Nasution dan Rafizi Ramli yang Menteri Besar Kedah Sanusi Magno panggil Pudin dan PG. Pudin dan PG ini ditugaskan untuk serang Sanusi. Sanusi ialah public enemy number 1, sasaran atau target utama untuk Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi kerja Pudin dan PG ini ialah untuk mendedahkan macam-macam rahsia yang kononnya melibatkan Sanusi. Dan setakat ni semua orang telah dipanggil. Semua pegawai kerajaan tinggi Kedah, termasuk semua ahli exco Don Kedah, telah dipanggil untuk disiasat dan untuk kenyataan mereka, statement mereka dirakam. Ini luar biasa. Boleh dikatakan hampir semua orang di lapisan atas, baik exco, baik pegawai kerajaan, pengarah dan sebagainya, semua dipanggil untuk statement mereka diambil, untuk direkod statement mereka, sebab mereka ni on a fishing expedition. Fishing expedition tu bermaknanya mereka pergi mengail ataupun pergi berpukat dengan harapan pukat tu atau mata kail tu akan mendapat seekor ikan. So they hope this fishing expedition akan berjaya menjumpa apa-apa rahsia. Hopefully they will find by accident lah satu rahsia yang mereka boleh guna terhadap Sanusi. Jadi nampak sangat mereka ni desperate. Sampai mereka ni duduk korek merata. Duduk panggil ramai orang. Soal mereka, siasat mereka, ambil keterangan mereka. Dengan harapan akan terjumpa satu rahsia yang boleh diguna terhadap Sanusi. They want to bring him down. Sebab dalam keadaan sekarang, Sanusi ni boleh dianggap sebagai poster boy.
untuk Perikatan Nasional. Dan ramai yang dulu tidak kenal pun siapa Sanusi ni sudah jadi fan. Ramai orang yang saya kenal, termasuk China dan India tahu. Mereka sekarang ni penyokong kuat ataupun fan kepada Sanusi. So Sanusi punya cara ni, cara dia bercakap, benda yang dia cakap ni nampaknya efektif, berkesan. Dan ramai orang sekarang ni sudah boleh dikatakan tertarik bukan saja dengan Sanusi tapi dengan Perikatan Nasional. So Sanusi is having a very positive effect untuk perikatan dan ini menakutkan Pakatan dan juga UMNO. Mereka tahu kalau Sanusi tidak boleh dicantas, tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh ditumbangkan sebelum 12 Ogos ni, maka ini akan boleh dikatakan become very negative untuk Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. So all out sekarang ni dah. All out untuk nak jatuhkan Sanusi. So mereka menggunakan macam-macam taktik, termasuk mendedahkan rahsia kerajaan yang tak sepatut didedahkan, sebab sebagai menteri awak boleh ada akses kepada rahsia yang orang biasa tak dapat. Tapi rahsia kerajaan ni di bawah Official Secrets Act, OSA, ataupun Akta Rahsia Resmi. Benda ni perlu dipelihara. Itu masa you jadi menteri dulu, you angkat sumpah tau. You angkat sumpah dengan nama Allah bahawasanya awak akan pelihara rahsia kerajaan. You will protect the government secret. Dan bukan saja you sumpah kepada Tuhan, tapi angkat sumpah you is binding kepada juga, boleh dianggap civil law ataupun undang-undang manusia, bukan saja undang-undang Tuhan. So dengan you mendedahkan rahsia yang you perolehi atau yang you mempunyai, selepas you sudah angkat sumpah sebagai menteri yang you akan peliharakan rahsia, jadi awak sudah langgar sumpah dan juga telah langgar the government punya rules and regulations. Ini bermakna awak boleh ditangkap dan di-charge di bawah OSA. So dia orang ni sudah tak kisah sebab dia kontrol kerajaan, dia kontrol mahkamah, dia kontrol AGC, Pejabat Peguam Negara. Maknanya siapa di-charge, siapa tidak di-charge ni ditentukan oleh orang politik. The politicians decide who to arrest, who to charge, and who not to arrest or charge. And so dia orang boleh buat apa saja mereka suka. Ada ke apa yang mereka buat tu melanggar undang-undang ke, melanggar sumpah ke, it does not matter. Matlamat dia 12 Ogos ni mereka nak menang pilihan raya, dan sekira mereka tidak tumbangkan Sanusi, matikan Sanusi, mungkin sukar mereka nak menang pilihan raya negeri, 6 pilihan raya negeri yang akan datang ni. Budak-budak bosku pun kuat serang bukan saja Perikatan Nasional, tapi serang Sanusi juga. Macam-macam dia kata. Tapi hari ini ada perkembangan baru. Jadi budak-budak bosku ni yang duduk gairah dan lantang serang Perikatan dan juga serang Sanusi, mungkin kena refocus dia orang punya ni perjuangan. Today di dalam perbicaraan, bekas Governor Bank Negara Zeti Aziz telah mendedahkan dua perkara, dan dua perkara ni boleh katakan very negatif lah untuk Najib Tun Razak. Satu ialah Zeti kata dia tak tahu menahu pun yang berbilion-bilion ni ringgit dibawa masuk ke Malaysia dari yang dikatakan derma, donation dari keluarga diraja Arab Saudi. Zeti said dia tak tahu. Cuma dia tahu
Najib buka bank account sebab M-Bank tu telah beritahu dia Najib buka bank account. Tapi tentang duit yang masuk tu, dia tak tahu menau. Tapi budak-budak bosku kata, sebelum Najib bawa masuk duit tu, 2.6 bilion tu, ataupun 800 ni juta US, mereka bincang terlebih dahulu ataupun Najib bincang terlebih dahulu dengan Zeti. Zeti diberitahu maknanya 2-3 bilion ringgit akan dibawa masuk dari Arab Saudi, derma dari keluarga di Raja Saudi, dan Zeti yang mencadang Najib buka bank account peribadi. Jangan masuk duit tu ke dalam akaun UMNO walaupun ianya derma politik untuk UMNO, tapi buka bank account peribadi, masukkan ke dalam akaun peribadi. Sebab kalau dalam akaun UMNO, ini akan melibatkan pendaftar pertubuhan, Registrar of Societies, dan kena buat akaun, kena bentang di mesyuarat agung dan macam-macam. Kalau dalam akaun peribadi, maknanya tak ada complication lah. So, yang Najib buka bank account dan masuk duit ni ke dalam bank account peribadi ni atas nasihat Zeti. Zeti kata hari ni dia tak tahu menau pasal duit tu. Dan dia diberitahu oleh M-Bank yang Najib buka bank account tersebut. Jadi maknanya bukan Zeti yang nasihat, tapi Zeti diberitahu yang Najib buka bank account. Diberitahu oleh M-Bank. Ini Zeti kata. Lepas tu, apabila duit tu masuk, dan Zeti kemudian atau bank negara kemudian dapat tahu yang duit tu masuk, dia orang buat siasatan. Dan siasatan bank negara, satu jenayah telah dilakukan. Sah. Something illegal has gone on. So Zeti beritahu ke Apandi Ali, iaitu Peguam Negara, Attorney General semasa itu. Dan Zeti kata mereka recommend bahawasanya tindakan jenayah diambil terhadap beberapa orang yang terlibat dengan kes 1MDB ni. Tapi mengikut Zeti, Apandi enggan ambil tindakan. He refused to take action. Walaupun Bank Negara nasihat tindakan perlu diambil. So cerita budak-budak bosku ni dan cerita dari Zeti, iaitu dia punya testimoni atau kenyataan dia di dalam mahkamah semasa perbicaraan ni, jauh beza. So, what bosku ni duduk, lagu mereka duduk menyanyi selama ni, bahawasanya ini sah satu donation, Zeti tahu. In fact, Zeti yang nasihat, suruh buat macam ni, macam ni. Today, Zeti said nonsense. Tak ada, dia tak tahu pun. Dan buka bank account tu bukan dia yang suruh. Dia diberitahu oleh M-Bank. And then, apabila Bank Negara siasat dan dapati bahawasanya satu jenayah telah dilakukan, Bank Negara nasihat kepada Peguam Negara untuk ambil tindakan, tapi Peguam Negara tak mahu, dia enggan ambil tindakan. So that's the story now. So saya ingat budak-budak bosku ni, tak kisahlah Lokman ke siapa sekalipun lah, yang ramai yang duduk cerita naratif mereka tentang apa berlaku isu 1MDB. Sekarang ni saya rasa mereka baik fokus kepada isu Najib ni. Sebab sekiranya apa Zeti testify atau apa statement Zeti hari ini kalau diterima oleh mahkamah sebagai fact, sebagai fakta, Najib's in trouble. Najib sah akan duduk dalam penjara lama. So yang dia orang duduk kes sibuk ni nak jatuhkan Sanusi lah, nak serang Sanusi lah, bangkitkan macam-macam cerita fitnah terhadap Sanusi lah. Mereka baik jangan susah payah, don't worry about Sanusi, worry about Najib. Sanusi ni tak lakukan apa-apa, cerita ni semua cerita fitnah, cuma nak menentukan yang
Pakatan dan Barisan menang 6 PRN bulan 12 hari bulan Ogos akan datang ni. Itu je, it's only election issue. Tapi isu Najib ni is very serious. Ya, bukan saja lepas ni akan sambung lagi beberapa tahun, dari sekarang 12 tahun ni akan sambung lagi beberapa tahun on top of 12 tahun ni. Tetapi bermaknanya pengampunan dari Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pun tak akan dapat. Sebab isu dia bukan saja kes yang 12 tahun SRC, tapi banyak lagi kes-kes 1MDB dan sebagainya. It will increase from 12 years kepada berapa puluh tahun macam Anwar dulu. First kena 9 tahun, lepas tu kena 6 tahun, jumlah 15 tahun, 2 kes. So, Najib pun 12 tahun, campur tak tahulah berapa tahun lagi. Bermaknanya, isu pengampunan Najib ni tak payah cerita lah. It's off the table already. And banyak lagi charge-charge lain yang akan tu. So, hati budak-budak bosku ni, daripada sibuk nak menjatuhkan Sanusi, sibuk nak serang Sanusi, sibuk nak keluarkan cerita fitnah terhadap Sanusi, you better go back and solve the Najib problem tu. Fokus on Najib. Sebab isu 12 hari bulan Ogos ni, berapa negeri kalah, berapa negeri menang, is pointless. Sebab kalau Najib akan duduk dalam jail selama-lamanya sampai mati, kalau Barisan Pakatan menang ke semua 6 negeri ni pun, jadi apa?